لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pengajian kitab hikam kita mengikut tajuk yang ada dalam mata hikam. Malam kita dah bincang tajuk al-ilmu nafi', ilmu yang memberi faedah, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita tutup, iaitu ilmu yang boleh bawa kita kepada ma'rifah kenal Allah Subhanahu wa taala, yang boleh bahagia di dunia dan juga di akhirat. Tajuk yang kedua hari ini ialah tajuk taubah. Dalam matan yang akan kita baca ini disebut tentang taubah. Walaupun ada beberapa perkara lain yang turut sama dibincang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, kaifa yushriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'ati am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawati am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi ta'ala wa huwa lam yatatahhab min janabati wa ghafalatihi am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatu min ghafalatihi. Maknanya matan yang kita baca ini, saya sebut tadi, dalam matan ni ada disebut sedikit kita nak bincang tentang taubah. Tapi sebelum taubah tu ada beberapa perkara lain yang Ibnu Athaillah letak dalam matan ini. Bagaimana kita nak rasa hati bercahaya sedangkan rupa makhluk akwan terpahat di dalam pintu hati, cermin hati kita. Bagaimana kita ingin bermusafir, berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita, seseorang itu dibelenggu oleh nafsu syahwatnya. Ataupun bagaimana tamak seseorang ingin duduk dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia tidak pernah bersuci daripada janabah kelalaiannya. Atau bagaimana mengharap seseorang akan memahami segala rahsia-rahsia Allah, sedangkan maksudnya belum lagi dia bertaubat daripada segala kesalahan dan kegelecerannya, daripada segala hafawatnya. Yang pertama, dalam mata ini dibincang tentang bercahaya ataupun isyraq, bercahaya. Hati kita ni boleh percaya dan hati kita mungkin gelap padam. Maknanya hati percaya, hati orang beriman. Hati padam, gelap, hati orang kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam matan yang pertama disebut bagaimana nak rasa, nak dakwa hati kita bercahaya sedangkan makhluk terlekat dalam hati. Selagi mana makhluk terlekat dalam hati,
Selagi itulah hati kita tidak boleh bercahaya. Selagi itu hati kita tidak boleh bercahaya. Apa yang dia kehendaki makhluk atau disebut dengan akwan, iaitu ma siwa Allah, barang yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma siwa Allah, kalau ada dalam hati kita ma siwa Allah, barang yang lain daripada Allah, maka hati kita tidak boleh percaya. Ataupun disebut apa yang ada dalam hati kita dipanggil aghyar. Aghyar ni masih Allah lah, selain daripada Allah, hati tidak boleh percaya. Terhalang hati kita percaya. Sebab itu ahli tasawuf tarbiyah, didik hati muridnya supaya letak Allah saja dalam hati. Tidak boleh ada yang lain dalam hati selain Allah. Kerana kalau ada yang lain dalam hati selain Allah, hati kita terhijab. Apabila hati kita terhijab, bagaimana hati kita nak bercahaya? Tak boleh bercahaya lah. Hati seorang tu terhijab daripada Allah Ta'ala, terhijab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati boleh bercahaya. Kita nak sebut bercahaya ni disebabkan makrifah. Apabila kita kenal Allah, hati boleh bercahaya. Hati, qalbun boleh bercahaya apabila adanya rasa yakin kita dengan Allah, maka hati boleh bercahaya. Hati kita boleh bercahaya apabila musyahadah dengan Allah Ta'ala, hati boleh bercahaya. Hati kita boleh bercahaya apabila ikhlas dalam buat ibadat, dalam buat amal, maka hati kita boleh bercahaya. Hati kita boleh bercahaya apabila kita dapat istiqamah dalam buat ibadat, dapat rasa kemanisan iman, khusyuk, hampir kasih kepada akhirat, bersedia bekal mati sebelum tiba masa mati. Semua tu yang menyebabkan hati kita boleh bercahaya. Hati kita bercahaya dengan apa? Dengan nur makrifah. Hati kita bercahaya dengan nur yakin. Hati kita bercahaya dengan nur musyahadah. Hati kita boleh bercahaya dengan nur ikhlas, dengan istiqamah. Hati kita boleh bercahaya dengan ada kemanisan iman. Hati kita boleh bercahaya dengan sebab khusyuk, hampir diri. Dan juga isti'dad, persiapan untuk mati sebelum tiba masa mati. Itu menyebabkan hati kita bercahaya. Kalau orang tanya, itu hati bercahaya. Orang sebut lagi, isyrakul qalbi, hati boleh bercahaya dengan apa? Bitaubah. Dengan bertaubat kepada Allah, dia boleh bercahaya. Wal amalis salih, buat amal soleh, hati boleh bercahaya. Hati boleh bercahaya. Jadi bukan senang nak dakwa tu hati bercahaya tu. Bukan dengan ucapan saja tiba-tiba hati kita bercahaya. Tidak. Kena buang tu segala ujub, segala hijab hati yang terlekat dalam hati kita tu, kena buang. Kena buang segala yang terlekat dalam hati. Kena buang dunia. Kena buang makhluk. Kena buang syaitan. Dan kena buang hawa nafsu, yang merupakan penghalang mata hati kita daripada bercahaya. Penyekat mata hati kita daripada bercahaya. Buang dunia dengan zuhud. Buang makhluk dengan uzlah. Buang syaitan dengan mujahadah. Buang nafsu
dengan bentuk nafsu jadi mutmainnah. Daripada nafsu ammarah kepada nafsu mutmainnah. Sebab nafsu ni tak boleh buang. Dia ada dalam diri. Dalam diri makhluk. Tetapi nafsu ni kita ubah. Daripada nafsu ammaratun bisu' tidak-tidaknya kepada nafsu mutmainnah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Aku tidak boleh berlepas diri dengan nafsu. Sesungguhnya nafsu itu dia membawa aku kepada kejahatan, kepada su. Malaikat orang yang Allah Ta'ala berrahmat. Nak ubah daripada nafsu ammarah kepada lawamah, mul'imah, kepada mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah ini memerlukan mujahadah. Memerlukan maknanya lawan syaitan mujahadah dan nafsu betul supaya nafsu itu jadi mutmainnah. Bila nafsu jadi mutmainnah, maka selamat orang ni. Selamat. Qala, bagaimana? Apa sebab? Apa sebab bercahaya itu? Tadi kita sebut bercahaya hati itu makrifah. Bercahaya hati itu yakin dengan Allah. Bercahaya hati itu musyahadah tadi kita sebut. Apa sebab? Sebab apa yang boleh hati seseorang salih itu bercahaya? Sebab kita bincang ni. Sebab hati bercahaya itulah dapat berjalan kepada hakikat makrifat Allah. Hati bercahaya itulah dapat kurnia daripada Allah Ta'ala. Dapat kurnia limpahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat menerima waris kesan daripada ibadat amal soleh. Hatilah. Sebab bercahaya hati ini kerana orang ni berzikir kepada Allah. Hati dia bercahaya. Sebab bercahaya hati kerana banyak baca Quran. Hati boleh bercahaya. Sebab bercahaya hati kerana buat amal soleh dan jenis-jenis bahagiannya. Hati boleh bercahaya sebab zikrul maut, ingat kepada mati. Hati seseorang itu boleh bercahaya dengan dawamul muraqabah, sentiasa hudur hati mak Allah. Dawamul muraqabah itu sentiasa hati kita hadir kepada Allah Ta'ala. Ingat Allah Ta'ala, kebesarannya, keagungan wujudnya. Hati kita boleh bercahaya sebabnya kerana bertaubat dan istighfar. Dah? Macam mana hati kita malak? Apa sebab hati kita jadi gelap? Apa sebab hati kita tidak bercahaya? Sebab hati kita jadi gelap, malak, tidak bercahaya, ialah kerana buat berbagai-bagai jenis dosa. Buat berbagai-bagai jenis maksiat. Maka hati kita tidak bercahaya. Buat dosa besar dan dosa kecil. Al-ma'asi wa zunub. Hati tidak boleh bercahaya apabila ada akwan, ada aghyar, ada akdar. Akwan makhluk, aghyar ma siwa Allah, barang lain daripada Allah. Akdar, hati jadi keruh, jadi kotor disebabkan dosa dan maksiat. Tak bercahaya. Dan hati tidak boleh bercahaya disebabkan tinggal zikir. Tinggal zikir, hati kita tidak boleh bercahaya. Hati kita tidak bercahaya kerana hijabul anwar, hijab cahaya. Ni pelik sikit ni. Mungkin tak faham macam mana cahaya boleh terhijab. Hijabul anwar, hijab tercahaya ni apabila seseorang itu bergantung kepada cahaya, tidak bergantung kepada Tuhan cahaya. Hijabul anwar, hijab nur. Sepatutnya tidak hijab, kerana mereka bergantung kepada nur dan tidak bergantung kepada Allah. Maka hijab nur lah. Tak nampak.
Dia hijab dengan ilmunya. Contoh saya beri. Kita orang alim. Belajar ilmu tasawuf. Tiba-tiba dalam khalwatnya, dia guna ilmu dan kealimannya dalam tempat sudut dan khalwat. Sehingga dia rasa apa yang dibawa, yang dididik oleh guru tarbiyahnya mungkin ada salah. Mungkin ada silap pada ukuran ilmu dia. Contoh saya beri. Sebab ada tasawuf ni, guru tasawuf ni dia melihat mulai dua mata. Guru hakikah ni. Mata zahir dan mata batin. Mata jasmani dan mata rohani. Ada pun guru zahir saja, guru syariat saja, mereka tengok pandang dengan mata zahir. Kalau mata zahir kata molek, mata zahir kata tidak molek, dan molek lah. Tengok saya beri satu contoh. Mana contoh dia? Dalam musafir. Kita belajar kitab fiqh, dalam musafir ni kena boleh diruksahkan bagi orang musafir jamak dan qasar sembahyang. Wa idza darabtum fil ard falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah. Apabila kamu musafir dalam ke dunia, boleh kamu qasar sembahyang. Bukan qasar saja. Dalam hadis sebut kata boleh jamak sembahyang. Tiba-tiba Tok Guru Tarbiyah kata, kebetulan satu hari tu kita musafir dengan Tok Guru Tarbiyah kita. Tarbiyah orang ni kata, Tok Guru kita kata, hari ni kita tidak boleh jamak sembahyang. Hari ni semua sembahyang tamang belaka. Maka sebentar lalu, si alim yang jadi murid kepada ahli tasawuf tadi, akan terdetik dalam hati dia, apa Tok Guru ni? Kan dalam hadis ada sebut, ini adalah kusah yang dia dikusahkan ayat Allah. Boleh ambil kusah yang disediakan ayat Allah. Apa? Ni kelonggaran syarak. Ni fatwa Tok Guru ni salah ni. Sebab dia orang alim. Dia ada hak dia. Sebenarnya dalam suasana tarbiyah, dia kena serah zuhir batinnya kepada guru yang mentarbiyahkan diri dia. Kalau pesakit, petikan obat yang diberi oleh doktor, bila sakit nak baik. Pesakit, apa keadaan sakit dia pun, apa keadaan jawatan dia, status dia pun, pesakit tadi, tetap dia akan terima peraturan doktor. Obat yang doktor beri, peraturan yang doktor buat. Apabila pertikai peraturan dan cara perubatan doktor, bila nak baik sakit kita? Begitulah. Dia panggil hijabul anwar. Rupa-rupanya Tok Guru bukan tak faham meruksah syarak Tok Guru tak salah tadi. Ada ketika-ketikanya Tok Guru kata boleh jamak qasar. Ada ketika-ketika Tok Guru tak boleh jamak qasar. Mungkin orang yang ada pada waktu itu tu bermasalah. Kalau jamak qasar sembahyang, hilang ingat Allah Taala. Buat kerja dunia tu. Sebab apa? Masa panjang. Tapi kalau jamak qasar, kita shopping sekalipun, mungkin teringat, dah sembahyang lagi tu. Dah sembahyang lagi maghrib. Ni dia lebih ni, ajak masa ni. Hati boleh bergantung kepada Allah. Dah jamak qasar dah, terlepas gitu saja. Gua letak sahabat tadi, pandang orang tu. Dengan pandangan mata rohaninya. Si alim tadi, pandang dengan mata zahir. Itu kan jadi masalah. Itu disebut hijabu anwar. Hijab cahaya. Mana cahaya? Dia ada ilmu. Ilmu tu cahaya. Tapi, tidak seluruh pula hati dia kepada guru musyrik untuk tarbiyah rohani dia. Itu yang jadi masalah. Dan lagi, di antara perkara yang menyebabkan hati kita tidak bercahaya, kerana ikut hawa nafsu. Qala, dia hati kita ni, ada kalanya istilah sebut bercahaya. Dan ada kalanya disebut istilah bersih. Bersih. Hati kita bersih dengan sebab dosa dan maksiat. Cara nak bersih dia dengan bertaubat dan istighfar. Itu cara nak bersih hati. Ada pun cara nak gilap hati. Supaya bercahaya hati kita. Bersih, lepas tu bercahaya hati kita.
Sehingga timbul no iman. Sehingga timbul no makrifah. Sehingga timbul no yakin. Sehingga timbul no musyahadah. Sehingga timbul no ikhlas. No istiqamah dan seumpamanya. Bagaimana nak gelak dia supaya biar timbul? Dengan banyak berzikir. Likulli syai'in musqalah. Wa misqalatul qalbi zikrullah. Wa fi tilawatin. Wa fi riwayatin. Wa tilawatil Quran. Setiap perkara itu ada penggilaknya. Ada penggilaknya. Dan penggilak hati kita banyak baca Quran. Berzikir kepada Allah dan banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Likulli syai'in musqalah, setiap perkara, setiap benda ada penggilak dia. Dan penggilak hati kita berzikir kepada Allah. Wa fi riwayatin. Selain benda berzikir kepada Allah, banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Maka hati kita bercahaya. Hati kita berkilat bercahaya. Apabila bercahaya tadilah keluar makrifah yakin tadi. Mana bukan senang lah. Dia sebut lagi, mungkin kalau hati mati, tak ada faedah. Tak ada kesan yang kita nak bincang ni. Kalau hati mati. Hati mati disebabkan dosa dan maksiat yang kita buat. Hati mati disebabkan apa? Tidak duka cita. Apabila kita buat dosa, kita buat maksiat, tak rasa benda. Tu hati mati. Adamu huzni alama fatahu minat ta'at. Tidak duka cita apabila luput ibadat ta'at amal soleh, tak rasa benda. Tak sebab semayang, tak rasa benda. Buat jahat, buat maksiat, tak rasa apa. Kosong gitu saja. Tu hati mati, tanda hati mati. Tidak menyesal buat segala kejahatan, maksiat. Masalah belaka tu. Bersahabat dengan orang-orang lalai yang mati mata hatinya. Itu masalah belaka. Itu tanda hati mati lah tu. Hati hidup. Belah mana pula hati hidup? Hati yang hidup itu apabila seorang ni zuhud atas muka dunia. Hati dia hidup. Hati hidup apabila sibuk dengan berzikir kepada Allah. Hati hidup apabila kita bersahabat dengan awliya illah. Bersahabat dengan orang yang dekat hati dengan Allah. Maka hati seseorang jadi hidup. Qala, hati kita ni disebut dalam hadis, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid wa jala'uha al-istighfar. Sesungguhnya hati itu berkarat. Boleh jadi berkarat hati kita. Sebagaimana berkaratnya besi. Dan nak gilak dia, nak buang karat, yang ada dalam hati itu ialah banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Itu berkaitan dengan cahaya. Yang kedua, kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Bagaimana seseorang salik itu yang menjalani jalan suluk, nak berjalan kepada hakikat makrifat Allah, sedangkan hatinya dibelenggu oleh hawa nafsu. Hatinya dibelenggu oleh syahwat, oleh hawa nafsu. Apabila hati ni belenggu hawa nafsu, macam mana nak berjalan? Diberkah oleh hawa nafsu. Maka seorang salik nak berjalan sampai kepada hakikat makrifat Allah Ta'ala. Seorang salik nak berjalan sehingga dapat usul ila Allah. Salik-salik ni kita bahas ini perjalanan rohani. Rohaninya nak berjalan berpindah daripada satu makom kepada satu makom, daripada satu makom kepada satu makom.
Sebagaimana jasmani berjalan daripada satu tempat kepada satu tempat, daripada satu tempat kepada satu tempat. Rohani pun begitu. Bagaimana nak berjalan kepada hakikat makrifat Allah Ta'ala? Kalaulah hawa nafsunya, syahwatnya, hatinya dibelenggu oleh hawa nafsu, diikat, diberkah oleh hawa nafsu. Bukan senang nak buang tu. Maka seorang salik kena usaha, kena mujahadah betul-betul supaya boleh buang rangkaian yang boleh buang segala belenggu yang membelenggu hati kita. Kena rukaikan dia supaya hati kita merdeka daripada belenggu syahwat. Apabila hati kita sudah merdeka daripada belenggu syahwat, maka selamatlah kita. Bagaimana nak dapat hati kita merdeka daripada belenggu syahwat itu? Nampak? Guru mursyid lah yang menunjuk ajar kita, yang menunjuk jalan kepada kita bagaimana cara nak rungkaikan belenggu hati kita. Nak rungkaikan belenggu hati kita, iaitu kesan ibadat, kesan amal soleh kita, nur ibadat, nur amal soleh kita. Apabila masuk dalam hati, dia buang, dia rungkai semua ikatan-ikatan belenggu dalam hati kita. Dia bersih hati kita, buang segala yang lain daripada Allah, ada Allah saja. Itu letak zikir dalam hati kita, nak rungkai tadi. Letak Allah, 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 Allah dalam hati. Ingat Allah Ta'ala banyak-banyak dalam hati. Supaya apa? Segala sifat mazmumah hilang. Segala belenggu hawa nafsu hilang. Innama awrada alaikal warid liyatasallamaka min yadil aghyar wa liyuharriraka min rikil athar. Sesungguhnya telah datang atas engkau warid. Warid ini kesan ibadat, kesan amal, kesan zikir. Datang supaya menyelamatkan engkau daripada belenggu aghyar, daripada hati kita dibelenggu oleh selain daripada Allah, dan boleh memerdekakan engkau daripada memperhambakan diri kesan-kesan kekuasaan Allah. Sebenarnya kesan-kesan kekuasaan Allah itu bukan kita akad dia jadi Tuhan. Tengok langit, tengok bumi, tengok bulan, tengok bintang, tengok diri sendiri, tengok makhluk ni, tengok segala kejadian Allah Ta'ala cakawala di langit. Bukannya kita memperhambakan diri kepada makhluk Allah. Sebaliknya, segala ciptaan Allah Ta'ala itu tanda kebesaran dan keagungannya, tanda kewujudannya, tanda adanya sifat jalan, sifat jamannya, uluhiyah dan rububiyahnya Allah. Bukan mengabdikan diri kepada Allah. Tapi jangan kita berzikir, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah dalam hati. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Hendaklah kamu berzikir kepada Allah. Beritahu puan betul-betul ingat Allah Ta'ala ni, supaya hati kita jamak, jangan farak. Supaya hati kita bulat, ingat Allah, tidak ada ruang kosong selain daripada ingat Allah. Jangan farak. Mana ada lompang dalam hati kita, sekali ingat, sekali tidak, sekali ingat, sekali tidak, tu hati farak. Dalam semayang ingat Allah, dua semayang tidak. Dalam meramak baca Quran ingat Allah, lepas baca Quran tidak. Dalam bulan Ramadan ingat Allah, luar lepas bulan Ramadan tidak. Di Mekah, Madinah ingat Allah, balik Malaysia, balik kampung tidak. Tidak. Itu orang panggil farak, hati farak. Kita nak hati jamak. Hati kita bulat, ya Allah, tidak ada ruang kosong, malaikat ingat Allah. Sebab apabila hati kita farak, di situ jauh syaitan akan masuk, yang mewaswaskan kita orang yang beramal. Qala, maknanya dengan warid tadi, boleh buang segala belenggu-belenggu yang mengikat hawa nafsu kita.
Sebab itu ada seorang salik, dia kena banyak zikir. Seorang salik ni banyak zikir. Siang zikir, malam zikir, pagi zikir, petang zikir. Bahkan hidup di dalam zikir. Bahkan hidup di dalam zikir. Zikir apa? Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sudah jadi darah daging di diri dia zikir kepada Allah, apabila zikir sudah menguasai diri dia, ketika itulah belenggu hawa nafsu yang mengikat, hawa nafsu yang membelenggu hati kita akan terungkai, akan tercabut. Apabila terungkai, tercabut, pada waktu itulah nafsu kita, hati kita merdeka, terlepas daripada ikatan tadi. Dan apabila terikat daripada ikatan hawa nafsu tadi, barulah nafsu seseorang itu, seorang salih itu, hati seorang salih itu boleh berjalan kepada hakikat makrifah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul kenal Allah Ta'ala. Betul-betul kenal Allah Ta'ala. Dan itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, supaya kenalnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga datang keyakinan. Sehingga datang baru betul. Ataupun disebut dalam Quran tu sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia, melainkan jin dan manusia itu mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Ibnu Abbas kata, liya'budun ay liya'rifun, supaya kenal aku. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqa hatta ya'rifani. Aku berada dalam pembenaran yang tersembunyi. Aku suka supaya aku dikenali, maka aku ciptakan manusia supaya manusia dapat kenal dan makrifah aku. Kenal dan makrifah aku. Itu perlunya seorang salik kena banyak zikir, supaya hilang belenggu yang menyekat, yang membelenggu hati kita. Kena buang hawa nafsu, kena didik hawa nafsu tadi biar jadi nafsu yang mutmainnah. Qala, itu yang kedua. Yang ketiga, kaifa yatma'u ay yadkhula hadaratallahi wa huwa lam yatata'ab min janabati ghafalati. Bagaimana kita nak tamak seorang salik itu? Ingat tu salik kan tak faham. Salik ni istilah orang tasawuf lah. Salik, orang yang berjalan, rohaninya berjalan. Atau murahil, atau musair, murid, orang murid. Wasil, orang yang sapa. Murad, orang yang sapa. Qala, sebab Tuhan sebut berjalan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita bagi Allah dan sesungguhnya kita kepadanya adalah orang-orang yang kembali. Raji'un, orang yang kembali. Qala, bagaimana kita duduk dalam majlis Allah Ta'ala sedangkan kita belum lagi bersih janabah kelalaian kita. Ini kalam isti'arah kalau kita belajar balaghah. Maknanya contohnya begini. Bagaimana kita nak masuk dalam masjid kalau kita berjunub? Boleh ke kalau belajar kitab fiqh kita nak masuk dalam masjid, kita nak duduk dalam masjid, kalau kita berjunub? Memang dah boleh. Mana boleh? Dia kena mandi hadas besar dulu. Apabila lepas mandi hadas besar,
Lepas kita bersuci daripada hadap besar, barulah pergi duduk dalam masjid. Barulah boleh masuk dalam masjid. Kan gitu kan? Kita tak bekah. Kita tak bekah begitu dah. Ya, kalau bincang tentang masuk dalam masjid ni. Orang yang berjunub tak boleh masuk dalam masjid. Duduk dalam masjid. Orang haid nifas tak boleh duduk dalam masjid. Kan dalam kita tak bekah bincang. Tak boleh. Tapi apa yang disebut dalam kitab ni bukan itu maknanya. Di sini ada balaghahnya. Ada isti'arahnya. Dia sebut seseorang tu nak duduk dalam majlis Allah. Mestilah kena bersih rohani dia tu daripada segala kelalaian hati. Kena buang perkara yang lain tu, kena bersih. Baru layak kita duduk dalam majlis Allah. Dan Allah Ta'ala jemput kita. Kalau hatinya ghaflah, tak duduk dalam majlis Allah, hati lalai. Hatinya sakit, tak boleh duduk dalam majlis Allah. Apatah lagi hati yang mati, tak boleh duduk dalam majlis Allah. Hati yang ghaflah itu hati yang dimiliki oleh orang-orang mukmin yang asi. Hati ghaflah itu hati yang dimiliki oleh orang-orang mukmin yang asi, yang buat jahat, yang buat maksiat macam kita ni. Hati lalai. Hati yang sakit itu hati yang dimiliki oleh orang-orang munafikin. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Sabitlah dalam hati mereka itu, dalam hati orang-orang munafik, maradun, sakit. Fazadallahu marada, tambah sakit. Dan hati mati itu hati orang kafir. Hati orang kafir. Afaman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas ni. Hati orang kafir. Kalau hati mati, lagilah tidak boleh duduk dalam majlis Allah. Orang yang boleh duduk dalam majlis Allah, orang yang hatinya yaqazah, hatinya jaga. Orang yang boleh duduk dalam majlis Allah, orang yang hatinya hudur, hadir ma'allah. Orang yang boleh duduk dalam majlis Allah, orang yang dikatakan hati ghaibah amma siwal mazkur, hilang yang lain, timbul wujud Allah Ta'ala saja. Hati tiga jenis golongan ni boleh duduk dalam majlis Allah. Hati yaqazah, hati mutmainnah lah. Itu hati yaqazah. Hati yaqazah itu hati mutmainnah, hati jaga ni. Yaqazah, hudur, ghaibah amma siwa mazkur, hilang yang lain dalam hati, timbul ingat Allah Ta'ala saja. Orang ni layak duduk dalam majlis Allah. Sebab itulah kita kena banyak bersih kita. Bersih zahir batin kita bersih daripada dosa dan maksiat, janabah, ghaflah dan kelalaian. Caranya tak lari, ingat Allah Ta'ala banyak, dan bersahabat dengan guru musyrik. Ingat Allah Ta'ala banyak dan suhbah, bersahabat dengan guru musyrik. Buat ibadat, buat amal banyak, supaya bersih. Apabila bersih, pada waktu itulah layak dia duduk dalam majlis Allah Ta'ala. Layak dia duduk dalam rumah Allah Ta'ala. Layak dia duduk dalam majlis dan dalam rumah Allah Ta'ala. Faham? Bukan dengan dosa dan maksiat. Itu yang ketiga. Bersih. Bersih ni dengan apa? Saya sebut tadi dengan zikrullah. Dengan zikrullah. Dengan muraqabah, musyahadah.
Itu istilah yang dia guna. Hak yang keempat. Dia ada 4 sini. Yang keempat ni baru masuk bab taubat. Dia duduk belakang bab taubat. Kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrari. Atau bagaimana seseorang salih itu menghendaki memahami segala rahsia wujud Allah. Rahsia daqaiqul asrar. Segala yang halus daripada rahsia-rahsia ini. Wa huwa lam yatub min hafawatihi. Sedangkan masih lagi belum bertaubat daripada segala kekeliruannya. Hafawat. Di sini yang timbul taubat. Di sini lah tajuk ni diletak tajuk taubat. Kerana apa? Kerana ada disebut wa huwa lam yatub min hafawatihi. Sebab tidak bertaubat daripada hafawat. Taubat ni perlu. Dan ada syarat-syarat dia. Taubat ni ada banyak peringkat. Ada dipanggil taubat orang awam. Ada taubat orang salik, orang khawas. Dan ada taubat orang khawasul khawas. Taubat orang awam daripada dosa yang dia buat, dia bertaubatlah dosa. Taubat orang awam dipanggil at-taubah. Taubat orang salik, murid, dipanggil inabah, al-inabah. Hati dia lalai daripada ingat Allah je, dia kesalah. Dia bertaubat kepada Allah. Dan taubat yang ketiga, al-aubah. Itu taubat para anbiya, para awliya. Allah Ta'ala angkatkan lagi derajat makamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak sama tu. Tak sama. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Bagi orang biasa, bagus dah. Taubat daripada dosa dan maksiat tu. Nampak? Tapi bagi orang yang al-muqarrabi, bukan setakat tu saja. Lalai hati tu pun dia kesalah dah. Lalai sedetik, sesaat daripada ingat Allah, dia kena betul dah, salah dah. Dia kena bertaubat dah. Beristighfar dah. Kepada Allah Ta'ala. Kaedah tadi lah. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabi. Kebaikan, baik, bagus. Orang biasa, dan bagi orang muqarrabi, dah baik lagi. Dah molek lagi. Nak kita nak bagus lagi. Nak macam lagi. Kalau orang bodoh, periksa dah rajin dulu. Tiba-tiba kali ni boleh 50%. Baguslah tu. Dah selama ni 3-4 kali kita periksa dah dulu sama. Tiba-tiba boleh 50. Baguslah tu. Tapi bagi orang yang boleh 80, 90, 80, 90, tiba-tiba dapat 60, dah bagus. Bagi dia dah bagus lah. Sebab apa? Sebab dah biasa gitu. Patutnya dia 80, 90. Boleh 70. Dah bagus. Itu sayyiatul muqarrabi. Bagi orang-orang bagus lah. Allah lebih sangat dah lama dia duduk. Itu yang disebut. Apabila kita bincang bab taubat, di sana ada rukun taubat. Yang pertama, paling besar sekali rukun taubat ni. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, lalu pintu taubat dah betul lah. Orang yang belajar ilmu tasawuf, dia kena lalu pintu taubat. Apabila kita belajar bab ilmu, itu pintu yang pertama. Daripada pintu ilmu, maka kita masuk pintu taubat. Masuk pintu taubat. Sebab apa yang jadi masuk pintu taubat ni, Imam Ghazali kata? Sebab apabila kita ada ilmu untuk ibadat, tiba-tiba kita rasa tidak ada kemanisan dalam buat ibadat. Tidak ada seronok dalam buat amal. Cek-cek sakut di hati. Sakut disebabkan dosa dan maksiat. Itulah timbul bertaubat ke bawah Allah dosa dan maksiat yang dia buat. Nombor 1 sekali, rukun taubat ni an-nadamah, iaitu menyesal. An-nadamah, menyesal. Sebagaimana yang disebut an-nadamatu taubah. Menyesal itu taubat. An-nadamah, menyesal itu taubat. Yang kedua, tarkul ma'asi, tinggal maksiat yang kita buat. Yang ketiga, adamul audi ilal maksiyati,
Tidak kembali kepada maksiat yang kita buat. Yang keempat, al-i'tiraf. Mengaku dosa yang kita buat tu. Tahu salah, tak betul. Dan yang kelima, adamul israf. Jangan berkekalan buat dosa dan maksiat tadi. Jangan berkekalan buat dosa dan buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Jangan berkekalan. Biasanya 4 je orang sebut. Kan? 4. Ini kita letak biar lengkap. Sebenarnya, rukun taubat kalau kita tengkar, 1 je menyesal. Sebab Nabi sebut, an-nadamatu taubat. Sebab apabila dah menyesal, tak ada belaka hak lain tu. Hilang belaka lah hak lain. Tak ada lah. Kau lah, ingat. Taubat ni, makna dia apa? Taubat ni. Taubat makna dia, ar-ruju'u ilallah. Ar-ruju'u ilallah. Kembali kepada Allah Ta'ala. Minaz zunubi. Wattawajjuhi ilaihi bitta'ati. Makna taubat itu ialah kembali kepada Allah daripada melakukan dosa dan maksiat. Dengan apa? Dengan bertawajuh hati, berhadap hati kepada Allah. Tawajuh hati kepada Allah. Dengan apa nak tawajuh tu? Dengan melaksanakan taat. Dengan melaksanakan taat. Apabila kita buat begitu, maka hati kita tak jadi baik. Dan bertukar musuh jadi kekasih kita. Bertukar musuh jadi kekasih kita. Siapa kata ni? Abdul Ghani Al-Nabulsi. Abdul Ghani Al-Nabulsi. Taubat ni jangan kita ingat kita tinggal daripada maksiat tu kerana tidak ada peluang dan wajah anak maksiat tu panggil taubat. Dah betul gitu. Mungkin ada orang tua-tua, orang lelaki ke orang perempuan ke. Kalau orang perempuan ni dulu zaman muda-muda, dah untuk aurat. Rambut pun tak tudung. Pakai pakaian pun tengoklah. Nampak situ, nampak sini. Tak lengkap lah. Memanglah perbuatan tu. Semayang pun tak cukup. Bila umur kita tua meningkat naik 60. Tak ada dah berlaku begitu. Muntah aurat molek dah. Jadi maknanya. Berhenti daripada muntah buka aurat dengan muntah aurat tu. Dengan sebab faktor usia. Dengan sebab faktor umur. Tubuh kecut belaka dah. Nak tutup rambut pun putih belaka dah. Baru nak tutup. Tu dah panggil taubat. Ataupun orang yang berjudi. Berhenti dari judinya kerana bankrupt. Kerana mau polis. Orang yang zina. Berhenti dari zinanya kerana sakit. Kerana tua. Kerana tidak ada peluang. Semua tu bukan taubat. Berhenti baru. Berhenti baru. Baguslah berhenti tu. Tapi bukan taubat. Taubat dia ada syarat dia. Taubat dia ada rukun dia. Taubat dia ada cara dia. Sebab itulah taubat ni kena ada pimpinan. Untunglah orang yang ada guru. Apabila dia buat salah, dia buat maksiat, dia ngadak ke guru dia. Cerita pada guru dia. Tok guru dia akan beri nasihat. Kamu kena bertaubat ke Allah Ta'ala. Cara bertaubatnya begini. Tok guru tak boleh hapung dosa kita. Mana boleh? Sebab segala kesalahan yang dia buat tu kan disalahan dengan tok guru. Dia salah dengan Allah. Maka dialah kena minta ampun dengan Allah. Tok guru boleh berdoa supaya Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada anak murid dia. Tok guru tolong berdoa supaya Allah Ta'ala bagi hidayah kepada anak murid dia. Tok guru boleh minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala beri kekuatan kepada anak murid dia dan berjaya dalam mujahadahnya sehingga dapat tinggal maksiat dan perkara munkar. Tunjuk jalan. Itu tuturnya ada guru. Sebagaimana Ka'ab bin Malik dan para sahabat yang lain, apabila berlaku kesalahan atas diri dia, dia ngadu ke Rasulullah. Bukan Rasulullah yang mengampunkan dosanya. Tidak. Dia yang mengampunkan dosa Allah. Ada Rasulullah tunjuk jalan, tunjuk ajar. Itu kita.
Untung ada guru. Kita kena ingat bukan senang ni. Nak bertaubat ni. Dalam bertaubat tu kena mujahadah. Lepas bertaubat apa? Kena mujahadah. Ada kalanya apabila kita buat dosa maksiat taubat. Syaitan masuk jarum. Jangan bertaubatlah. Kalau bertaubat wajah hak pula. Kalau buat taubat wajah hak pula. Mentipu Allah Ta'ala je. Tak. Kita tetap setiap kali dosa yang maksiat yang kita buat, lepas buat, tetap kena bertaubat. Tetap kena istighfar. Tetap. Walaupun barangkali berlaku lagi lepas pada tu, tak apalah. Tahan pula, lawan pula. Sehinggalah Allah Ta'ala beri kekuatan betul, tinggal maksiat 1%. Jadi kita jangan ingat lepas taubat tu, berhenti gitu je tak. Syaitan tak berhenti. Nak goda, nak asuh kita. Supaya mati dalam keadaan kufur, syirik ke Allah Ta'ala. Sebab itulah apabila kita berdosa, kita buat jahat, buat maksiat, syaitan suka. Apabila kita taubat je, syaitan suka cerita. Dia cuba sadaya upaya asuk kita supaya melakukan balik kali kedua, kali ketiga dosa dan maksiat seterusnya. Bukan senang nak kemah ni. Syarat taubat ni walaupun sikit. Sehingga kaya Yahya ibnu Mu'az sebut dalam munajatnya, Ilahi lastu aqwa ala syurudit taubah faghfirli bila taubah. Wahai Tuhan, aku tak mampu nak sempurnakan, lengkapkan syarat taubat. Ampunkanlah aku tanpa taubat. Kalau boleh gitu. Kalau boleh, Allah Ta'ala ampun dosa tanpa taubat. Kalau boleh. Nak kabarnya apa? Payahnya nak taubat ni bukan senang. Tapi kena lawang lah. Kena lawang. Sama ada dosa besar kita buat ke, dosa kecil ke kita buat, kena lawang lah. Bukan senang. Sebab itulah penting sangat kekuatan taubat ni ada guru. Sebab tu disebut dalam istilah tasawuf, taubat terpimpin. Siapa yang memimpin taubat kita? Guru kita. Taubat terpimpin ni lebih kuat kesannya untuk kita berubah daripada taubat sendiri-sendiri. Daripada taubat sendiri-sendiri. Mungkin jalan yang kita ambil tak lengkap, tak betul sebagaimana yang dikehendaki. Kan? Itulah yang dilakukan oleh salafus soleh, oleh para sahabat. Apabila buat dosa, buat maksiat, buat salah, ngada ke Rasulullah, Rasulullah tunjuk jalan dan berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mudahkan jalan, beri kekuatan kepada para sahabat, kepada muridnya, kalau untuk guru ini supaya mudah berubah. Seterusnya, satu lagi matan yang menceritakan tentang taubat ialah disebut min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat. Tadi sebut wa tarkul nadami ala ma fa'altahu min wujubiz zallat. Maknanya sebahagian daripada tanda mati mata hati ni, sebahagian daripada tanda mati mata hati, dak duka cita luputnya taat. Dak rasa duka cita apa-apa, dak rasa salah apa-apa, dak rasa kuk sikit pun dalam hati ni, dak semayang, buat jahat, buat maksiat, dak rasa salah. Kerah air mata nak titik. Tak macam tak ada air mata, tak sedih apa-apa pun, kerah. Buat dosa, buat maksiat kepada Allah, tapi tak titik pun air mata, tak sedih pun tak nampak. Bahkan berbangga lagi dengan maksiat yang dia buat. Rasa hebat pula dengan dosa maksiat yang dia kerjakan tu. Allah, teruk orang ni. Tu tanda mati mata hati. Itulah Ibnu Athaillah kata, min alamatil mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat. Sebahagian daripada tanda mati mata hati itu, mata hati seorang murid itu
apabila ketiadaan duka cita, luput terlepasnya daripada melakukan taat. Sama ada taat fardu ataupun taat sunat. Sama ada ibadat fardu atau ibadat sunat. Allah ruginya. Taing dah jangan semalam nak kiang. Taing dah. Tiba-tiba kejut pukul 5, 5.30. Dak dah nak kiang. Sebab apa? Atau kejut pukul 5. Masa sikit tu untuk sahur. Dan semayang tak sepat. Nak apa tak sepat. Yang sepatnya berdoa saja. Allah inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Hak tu je dah. Hak lain nak buat. Allah duka citanya rasa. Sedihnya rasa. Okeylah tu. Hati kita ada hidup lah tu. Kalau kita tak lebar taat, kita suka biasa. Atau kita buat maksiat, kita tak rasa apa. Allah. Tu tanda mata hati seseorang itu bermasalah. Mati mata hati. Apabila mati mata hati kau, macam mana mata hati nak percaya? Tak percaya. Dan tidak menyesal ala ma fa'altahu min wujudi zalat. Dia buat perkara jahat, dia buat perkara maksiat, dia tak menyesal. Dia buat dosa, dia tak menyesal. Tanya tak menyesal, lepas buat. Berbangga. Ini semua ni menyebabkan hati seseorang itu jadi rosak, jadi punah. Jagalah hati kita. Yang keseterusnya, satu lagi. Mata yang menceritakan tentang taubat. Maksud taubat. Idza waqa'a minka dhanbun fala yakun sababan liya'sika min udul istiqamati ma'a rabbika. Faqad yakunu zalika akhira zambi qudira alaika. Maksudnya, jika terjatuh daripadamu satu dosa, janganlah ia dijadikan sebab bagi engkau untuk berputus asa dan berterus berusaha bertaubat supaya mencapai istiqamah bersama Tuhanmu. Mungkin sahaja perkara itu adalah dosa terakhir yang ditakdirkan atas kamu. Ingat, memang dah kita jangan rasa duka cita. Apabila kita dah buat dosa, jatuh satu dosa atas kita, jangan menyebabkan kita butuh asa daripada nak terus istiqamah dengan Allah Ta'ala. Orang ni dia buat jahat sekali. Lepas tu, zina ke, bina arak ke, tipu orang ke, atau membuat maksiat ke, maksiat besar ke, maksiat kecil ke. Lepas tu syaitan letak dalam diri, Tuhan capok. Tuhan nak sayang dah mu. Pela-pela mu buat jahat. Baik. Buat jahat banyak sikit-sikit tak padang. Tuhan nak sayang dah. Tu syaitan masuk tu. Maknanya, walaupun kita ni bukan maksum, jaga buat maksiat. Jaga diri buat maksiat, buat dosa. Walaupun begitu, tetap kamu kena istiqamah buat baik. Tetap kamu kena istiqamah buat amal. Jangan butuh asa. Sebab rahmat Allah Ta'ala luas. Rahmat Allah Ta'ala luas. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah Ta'ala mendahului marah Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku, kata Allah, mengatasi marah aku. Sebab itu, maknanya, jangan jadi penyebab dosa-dosa yang kita buat itu menyebabkan terus kita berhenti daripada istiqamah buat amal. Dah apalah buat dosa, buat maksiat apa? Istiqamah kena. Buat ibadat kena, buat amal kena. Buat amal kena, buat kewajikan kena. Berusaha. Dekat diri dengan Allah. Berusaha. Yang tak bolehnya, tidak berusaha dekat diri dengan Allah. Tak berusaha nak kembali bertaubat istighfar kepada Allah apabila buat jahat, apabila buat maksiat. Tu tak betul. Sama gini lah. Kata orang tu, saya tak boleh baca Quran, Ustaz. Dia suruh baca Quran. Buat apa? Kalau baca Quran salah dosa. Jadi, taklah baca Quran dosa. Biasa baca.
sebut salah, tak betul, tak kena makrak, sifat awak tak kena, maka dosa saya. Syaitan kata, biar ayah baca. Tak ada baca, dosa pula. Nampak? Tu jarum syaitan lah tu. Semayang. Tak kosong, biasa semayang. Timbul lagu tu. Main puasa ni. Buat jahat maksiat. Biasa puasa. Saja, lapor dahaga saja je. Tu syaitan lah tu. Tak, puasa tetap puasa. Semayang tetap semayang. Nampak? Berhenti maksiat tetap berhenti maksiat. Dalam masa yang sama, baca Quran tetap baca Quran walaupun salah. Dalam masa sama, belajar, baiki. Biar baca Quran kita betul. Biar kita ada kekuatan nak lawan hawa nafsu dan seumpamanya. Baiki, bertaubat istighfar itulah yang perlunya. Jangan berhenti. Nampak? Sebab kita lemah, kita manusia kan? Kalau kita baca Quran salah, tak dosa. Jika sekiranya kita tak tinggal belajar. Yang dosanya membaca Quran salah tapi tak belajar. Tak betul, tak ngaji. Tak baiki bacaan kamu. Daripada semasa ke semasa begitulah sehingga mati. Tak pernah belajar. Tu baru tak boleh. Kita baca tak betul. Tak kena lagi. Tapi kita belajar lagi. Dalam usaha, dalam ikhtiar nak baiki jadi molek. Tak apa. Tak jadi salah. Boleh. Kita buat jahat, kita maksiat. Taubat istighfar. Lawan, mujahadah. Sehinggalah Allah Ta'ala beri kekuatan. Hilang segala kejahatan secara 100% dalam diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertaubat kepada Allah. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun. Taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar. Taubatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang mukmin. At-taibu aniz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa itu samalah mereka yang tidak bertaubat. Mudah-mudahan Allah terima segala taubat kita. Mudah-mudahan taubat-taubat kita termasuk dalam taubat yang makbulah, yang diterima. Taubat yang makbul, yang diterima oleh Allah Ta'ala, yang disebut dalam Quran taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul, yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang mubarak yang baki tinggal ini menjadi bulan tempat kita bertaubat, beristighfar kepada Allah, dan keluar daripada bulan Ramadan kita akan kembali kepada fitrah asal kita bersih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.